Janggu. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kami bergerak kepada isi-isi subtopik yang ingin kami terangkan pada hari ini, izinkan saya membuat sedikit pengenalan tentang subtopik ini. Antara kerajaan alam Melayu yang masyhur termasuk Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Kemasyhuran kerajaan ini dapat dilihat dalam aspek pemerintahan, ekonomi, agama dan kemunculan pelabuhan. Kerajaan Funan yang berpusat di Biyadapura diasaskan oleh seorang Brahmin bernama Kauninya. Beliau berkahwin dengan semua pemerintah wanita di Sungai Mekong dan membentuk kerajaan Funan. Kemasyhuran Kerajaan Funan. Kerajaan Funan masyhur diperintah oleh Fan Chi Man. Beliau telah meluaskan Empayar Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamran di sebelah timur. Kemudian beliau menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. Kejayaan beliau menguasai wilayah ini membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dengan barat. Kesannya, pada abad ketiga, Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Raja Funan terakhir ialah Rudrawarman. Serangan kerajaan Chenla yang terletak di utara Funan telah menyebabkan kerosakan kerajaan Funan. Kemunculan kerajaan Kedah Tua bermula dengan penglibatan masyarakat di Gua Kepal yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar di Sungai Mas. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Kewujudan kerajaan Kedah Tua ini dikukuhkan dengan catatan golongan agama dari pedagang dari China, India dan Arab Parsi. Sumber China menamakan kerajaan Kedah Tua sebagai Chilcha, manakala sumber dari India dan Arab masing-masing merujuk kerajaan Kedah Tua sebagai Kataha dan Kalam. Seterusnya, kemasyhuran kerajaan Kedah Tua pula dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Pedagang dari timur dan juga barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Seiring dengan kemajuan perdagangan ini, kerajaan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua ini menyebabkan kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Namun begitu, serangan tentera Chola dari India pada tahun 1025 telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua mula mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baharu di Kedah. Kerajaan Gangga Negara. Berdasarkan kajian arkeologi, kerajaan Gangga Negara muncul pada abad ke-6. Walau bagaimanapun, kerajaan Gangga Negara telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Menurut sumber tradisi, pengasas kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganji Sarjuna. Terdapat pendapat lain yang menyatakan kerajaan Gangga Negara ini dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Pada peringkat awal, pusat kerajaan ini adalah di Bangkalan. Kemasyhuran Kerajaan Gangga Negara. Kemasyhuran Kerajaan Gangga Negara bermula pada abad ke-9. Sejak abad ke-5, Kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Kerajaan Gangga Negara juga berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 850M. Kerajaan Gangga Negara mulai lemah apabila diserang oleh tentera Chola daripada India pada tahun 1025. Serangan ini telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Kerajaan Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Beliau telah memperkokohkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Kemasyhuran Kerajaan Sriwijaya. Semasa era pemerintahan Sang Ramadanan Jaya pada abad ke-8, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, selatan Myanmar, Tanah Melayu dan segenting Kra. Naklukan ini juga membolehkan Sriwijaya menguasai jalan antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda, seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya menjadi pusat pengajian agama Buddha. Serangan tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025 telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah.
Kerajaan Champa diasaskan oleh Chu Lian pada tahun 192 Masihi. Pusat kerajaan ini adalah di Indrapura. Champa sering berhadapan dengan serangan dari Dai Viet. Chu Lian berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Jadi first of all, kerajaan Champa ini bermula di bawah pemerintahan Cham Bunga. Beliau telah berjaya menawan serangan Dai Viet dan telah meluaskan empayar Champa ke wilayah Dai Viet hingga ke lembah Sungai Merah. Serangan Champa ke atas wilayah Dai Viet juga telah berjaya membunuh pemerintah Dai Viet pada ketika itu, iaitu Raja Tran Du Tong. Dan pemerintahan Cham Bunga akhirnya telah mendapat pengiktirafan oleh dinasti Ming pada tahun 1369. Tetapi pada tahun 1441 berlaku kejadian tidak diingini oleh kerajaan Champa, di mana pemerintahnya Indravarman telah meninggal dunia. Hal ini telah diketahui oleh Dai Viet dan mereka telah mengambil peluang ini dan menggunakannya sehabis yang boleh. Mereka telah melancarkan beberapa serangan ke atas kerajaan Champa. Dan hal ini telah menyebabkan kerajaan Champa berada dalam kerosakan. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perbuatan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Kerajaan ini berpusat di kota Trowulan. Kemasyhuran Majapahit bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri Majapahit oleh pemerintah Tribhuwana Tunggadewi. Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Beliau juga mula meluaskan tanah jajahannya ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Hal ini menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14. Kematian Patih Gajah Mada dan serangan kerajaan Demak pada tahun 1478 telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemah. Kerajaan Angkor yang berpusat di Haralaya diasaskan oleh Jaryavarman dari Chenla. Beliau telah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Tahukah anda, kerajaan alam Melayu yang masyhur ini merupakan contoh kebijaksanaan kepimpinan masyarakat alam Melayu. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dan kemasyhuran ini wajar menjadi contoh kepada kita untuk membina tamadun bangsa yang setanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sekian dahulu penerangan kami pada hari ini. Kami harap isi yang ingin kami sampaikan ini jelas dan terang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.